Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinomo Channel. Okay, so hari ni kalau hampa tengok depan saya ni, okay, S1MB F3i Pro, okay, yang ni yang akan saya tukar minyak hitam hari ni. Ramai orang tanya minyak hitam apa yang kita pakai. Okay, kalau hampa tengok depan ni, kita pakai Shell. Okay, ni bukan motor saya lah. Okay, motor saya duduk atas ni. Hampa tengok ada dua tong dalam bakue tu. Okay, kita pakai jenis Shell semi sintetik 10W40. Okay, ini jenis yang kita pakai. Kita beli direct daripada petrol station. Kita dah pakai, saya dah pakai lama lah minyak ni. Boleh katakan enjin masih lagi alhamdulillah smooth. Kita pakai minyak ni. Jadi kawan kita pun memang tukar pakai minyak yang sama dengan apa yang saya pakai. Mungkin disebabkan oleh saranan yang kita bagi. Sebab kita buat mengikut kita punya experience. Bukan kata kita ada satu indikator khas minyak apa yang baik dan tak baik. Tapi ini berdasarkan kita punya pengalaman kita pakai. Tapi so far memang minyak ni setakat yang kita pakai memang alhamdulillah prestasi dia sangat-sangat baik. Okay, so dalam video kali ni mungkin saya takkan buat tutorial penuh yang macam saya tunjukkan dulu. Saya takkan cerita dah apa barang yang mungkin kita pakai secara detail. Cuma yang kalau kita nak tengok hari ni, kita nak tengok tentang motor kawan kita ni. Okay, saudara Pian kita. Okay, motor dia memang sangat kemah lah bagi saya. Sebab apa, dia punya design yang dia buat ni, okay, ataupun dia punya finishing yang dia buat untuk aksesori yang dia guna. Dia hanya tukar bahagian seat, dia pakai Espada. Okay, seat daripada Espada, dia pakai box depan ni, okay, daripada GV, yang mana kita pasang box GV ni. Cuma motor akan nampak lebih kemah, tetapi seat apabila nak buka, dia akan hanya boleh buka sikit saja. Sebabkan bonggol bahagian depan ni dia akan sangkut dengan bahagian seat kita. Okay, jadi untuk pemasangan pun kita perlu buat lebih kerja sikit lah. Sebab apa, untuk pasang dia punya box depan ni pun memang skru bahagian bawah agak susah nak pasang. Tetapi kita manage untuk pasang dengan baiklah dia punya box bahagian depan ni. Kalau tengok bahagian sini, dia ada tutup bahagian sini, okey, penudung bahagian sini memang lebih kemah, dan bahagian dalam tong ni boleh simpan barang-barang yang berharga dalam ni lah kalau nak pergi jalan jauh, sebab dia tak berisiko untuk kena air hujan. Okey, kalau tengok bahagian seat ni, okey, lebih sedap dan lebih selesa untuk pakai, sebab mungkin kalau pakai seat yang standard dia rasa lebih keras lah. Okey, cuma untuk kita tukar minyak hitam ni, kalau tengok yang kita pakai hari ni, saudara pian kita ikut apa yang saya sarankan, iaitu pakai minyak jenis Shell, okey, 10W40 semi sintetik. Sebab saya pakai dah lebih kurang dekat 2 tahun minyak ni, memang enjin tetap smooth dan performance alhamdulillah setakat ni memang mantap. Kalau tengok harga yang tertera kat sini, sebab kita beli daripada petrol station RM33.9, tapi pian dapat offer RM27, sebab dia mungkin dia rejik mata kot. Kat token tu dia bagi RM27 saja kat pian. Okey, saya ambil 2 botol Pian ambil sebotol ni untuk try dulu. Untuk yang pertama dulu pun Pian try, memang enjin dia kata memang sedap, berbeza dengan yang ni pun dia pakai untuk kali kedua. Okey, sebab meter dia lebih kurang sekarang ni 5,000 dah. Okey, untuk dia pakai minyak ni untuk tukar kali kedua, Pian tukar setiap 2,500 km. Macam saya tukar setiap 3,000. Jadi untuk maintenance yang lebih baik, memang kalau anda nak buat, anda boleh ikut pada parameter setiap 3,000, ataupun kalau nak tukar setiap 2,500 adalah lebih baik untuk motor kita lah. Okey, so kalau hampa tengok dia punya cap bawah ni, okey, dia pakai skru saiz 17. Jadi apa yang kita perlu kat sini, kita akan gunakan kita punya spanner saiz 17. Kita akan buka, okey, dia punya bahagian bawah. Cuma yang satu lagi yang saya nak tunjuk kat hampa, yang ni cap atas ni kita kena buka. Okey, kita kena buka, make sure kata dia punya cap ni buka, baru dia akan tendang minyak turun dengan lebih baik. Kalau hampa tutup ni, dia akan ada masalah kedap di bahagian dalam, minyak mungkin akan turun kurang cantik, dan mungkin setengah tempat dia tak flush minyak turun habis. Jadi hampa kena buka bahagian ni untuk bagi udara masuk, dia akan flush tendang minyak turun dengan lebih baik pada bahagian bawah. Okey. Okey, so dah ni kita akan guna spanner saiz 17. Okey, kita akan buka bahagian bawah. Okey, bawah ni dia ada nut. Okey, kalau hampa tengok nut yang saya tunjuk dalam video tadi. Okey, yang ni kita buka ikut arah lawan jam lah. Okey. Okey, bahagian bawah ni, dia cap ni, dia akan ada spring bahagian dalam, dan dia akan ada magnet. So bila kita buka, dia akan ada spring, magnet, dan dia akan ada filter dalam tu. Jadi hampa perlu hati-hati buka, make sure kata 3 benda tu memang kena ada
Okey, spring, magnet dan juga dia punya sarung filter. Okey. Kita buka, bagi minyak turun. Okey, sekarang ni kita letak di sini dulu. Buka bahagian ni, bagi dia punya cap ni terbuka. Okey. Kita buka cap ni, bagi dia terbuka. So minyak akan keluar dengan lebih baik lah. Okey. Bagi cap tu terbuka, minyak turun habis. Sekejap lagi kita akan tunggang motor ke kiri dan ke kanan. Kita akan bagi minyak turun daripada sebelah enjin belah kiri dengan kanan, turun habis, baru kita akan masukkan minyak yang baru. Kita akan tunggu sampai minyak ni habis. Kita tunggang bagi dia habis. Okey, kemudian bila dah kurang sikit, kita tolak ke sebelah sana pula. Okey, untuk tengok minyak bahagian sebelah sini. Okey, nampak belah sini dia tak akan ada minyak yang turun lah. Okey. Okey, kita tarik sebelah kanan balik lagi sekali. Lagi dia akan ada minyak yang turun lagi, nampak? Sebab kita kena tolak ke kanan ke kiri bagi minyak tu dia turun ikut dia punya enjin. Okey, jadi dia akan turun ke bawah. Kita kena bagi minyak ni habis, baru kita tubuh minyak yang baru. Sebab kita tak mau ada kelodak-kelodak dalam bahagian enjin tu yang tersisa. Lama-lama yang tu lah yang akan buatkan enjin kita jadi lama-lama performance jadi makin kurang cantik. Sebab dia punya kesan daripada hakisan dalam enjin tu buatkan kita punya performance motor kadang-kadang akan cepat down lah. Dia akan cepat menurun. Ok, so ni sikit tip yang saya nak bagi kat hampa semua. Kalau contoh, kalau kita tengok banyak kes yang jadi, banyak yang kena bahagian ni putih, bahagian ni crack, bahagian ni trip dia jadi luih. Ok, sebab apa benda ni boleh jadi? Dia ni potensi untuk jadi masalah pada bahagian ni. Yang pertama, kesalahan penggunaan tool. Yang pertama, kalau hampa tengok, apabila kita guna tool yang salah, sama ada saiz dia tak betul ataupun dia punya tool dah tak berapa cantik, bila kita buka trip ni, yang pertama akan rosak. Sebab dia bukan besi tumpat, dia ni besi kosong saja. Kalau tengoknya material dia bukan besi yang tumpat untuk kita buat heavy duty. Yang ni kita kena buka pelan-pelan dan berhati-hati. Yang keduanya, kalau tengok dari segi kesalahan yang kita buat, apabila enjin mungkin terlalu panas, kita force buka benda ni, dan kesalahan yang banyak berlaku, kesalahan bila kita buka, kita mengikut arah jam. Jadi kita dah counter dia, maksudnya kita dah makin kunci, bukan kita makin buka. Jadi kesalahan tu berlaku apabila kita makin kunci, dia akan jadi ketat dan dia akan cepat crack. Jadi untuk buka, kita kena buka mengikut arah lawan jam. Itu kena betul, dan juga kita kena biarkan dia punya bahagian enjin ni sejuk sikit dulu, baru kita buka bahagian ni. Jadi tu banyak berlaku pada kita yang mana yang banyak pakai motor ni, dia punya bahagian ni jadi crack. Mungkin kesalahan daripada orang yang buka ataupun pemasangan tu terlalu ketat. Jadi untuk bahagian ni, kalau hampa tengok, dia ada o-ring. Jadi kita tak perlu kunci terlalu ketat sampai kita kata dia punya torque tu terlalu tinggi. Kita hanya perlu kunci untuk rapatkan dia, sebab o-ring ni dah cukup untuk support kita punya kunci bahagian tadi. Okey, seterusnya kalau tengok bahagian ni, okey, dalam ni dia akan ada kita punya magnet. Yang mana di magnet ni, kalau hampa tengok, banyak habuk-habuk besi kat sini. Sekejap lagi kita akan cuci dan kita akan buang semua habuk-habuk kat sini gunakan kain, dan juga kita akan gunakan tip untuk buang dia punya habuk-habuk besi ni. Ok, so sekarang ni saya nak tunjukkan tips macam mana kita nak cuci kita punya magnet dan juga kita punya sarung, kita punya filter tu. Kalau hampa tengok di sini, saya dah cuci tadi. Ok, kesan-kesan habuk besi banyak melekat kat sini. Ok, cara dia mudah saja. Kita guna kita punya screwdriver ni. Yang pertama, kita pakai kain ni untuk cuci kita punya filter bahagian luar. Ok, make sure kita pakai kain yang bersih. Ok, hujung kain ni kita tutup macam tu. Kita masuk, kita pusingkan sikit. Sebab bila tak ada magnet dalam kat besi ni, habuk-habuk besi akan melekat pada kain. Jangan risau. Okay, so habuk dah tak ada, habuk besi dah tak ada. Yang ni kita dah cuci cantik. Okay, cuma pada bahagian kita punya magnet ni, kalau tengok bahagian magnet ni memang susah nak cuci kalau guna kain. Sebab apa? Attraction besi ni pada magnet lebih kuat. Jadi kain tak dapat nak absorb keseluruhan besi, habuk besi yang lekat pada bahagian magnet. Apa yang perlu kita buat? Kita perlu guna tape. Okay, kita letakkan kita punya screwdriver di belakang bahagian tape yang tak ada gam. Okay, kita letak macam tu.
biar melekat. Jadi kita letakkan besi ni, okey, bagi dia absorb besi yang melekat pada magnet tu lekat pada bahagian tip. Nampak tak? Okey. So dekat bahagian tip tu lekat banyak besi. Okey. Nampak tak? Pada bahagian tip ni melekat banyak besi disebabkan oleh bila kita letak besi ni, tarikan dia akan melekat pada gam yang ada pada tip. Okey, sekarang ni dah bersih kita punya magnet. Okey, untuk kita pasang balik. Walaupun bukan 100% clean, tetapi sekurang-kurangnya 95% habuk yang ada kat situ memang dah keluar. Jadi sekarang ni kita akan pasang balik. Bila kita pasang balik, kita masukkan kat tengah. Okey, kita masukkan macam tu untuk dia absorb besi masuk. Ada setengah yang kata pasang kat sini. Itu bergantung pada masing-masing lah. Okey, sekarang ni yang saya buat mengikut apa yang kilang tunjukkan pada kita. Kita pasang kat bahagian dalam ni untuk dia sedut segala habuk besi melekat pada bahagian jaring ni, dan kita akan pasang semula nanti masuk ke bahagian bawah dan kita akan kunci. Okey, so sekarang ni kita nak buat final punya checking. Okey, minyak kita dah tinggal sikit sangat saja. Okey, dalam bahagian enjin kita dah turun habis. Okey, sekarang ni apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita nak pasang balik kita punya filter masuk ke bahagian dalam. Okey, yang ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak pasang. Sebab apa? Kalau contoh bila kita pasang kita punya filter, ada setengah yang masukkan filter ni sengit dan sebagainya, nanti dia punya getah ni akan rosak. Getah ni akan cepat rosak. Okey, jadi apa perlu kita buat? Kita perlu masukkan betul-betul ke bahagian dalam ni. Okey, tolak masuk dan kita perlu kunci. Okey, bila kita kunci tu dia masuk smooth, maksudnya dia okey. Tetapi kalau dia masuk ketat ataupun dia tendang balik, maksudnya dia punya spring tu ada sangkut kat mana-mana. Okey, jadi kita perlu kunci pakai hand tight dulu. Okey, tak perlu force pakai spanner. Okey, jadi bila kita kunci pakai tangan, smooth saja masuk, maksudnya dia punya filter masuk cantik. Tapi kalau kita force masuk, dia ada trip dia macam ketat sikit, yang tu kita kena buka semula dan kita kena masukkan balik elok-elok supaya dia punya spring, filter dan juga dia punya trip dekat bahagian cap ni tak tersalah masuk dan kita tak rosakkan dia punya trip. Okey, so sekarang ni saya nak kunci. Kalau tengok saya macam mana saya kunci, kita tak perlu kunci terlalu ketat. Kita kunci bila kita tengok hand tight. Okey. Okey, cukup setakat bila kita kunci dah tak boleh pi, cukup. Kita tak perlu kunci katok-katok, tak payah, sebab dia akan rosakkan kita punya trip dan juga rosakkan kita punya cap tadi. Okey, bila kita dah force cukup riang kita ni, maksudnya torque menggunakan kita punya hand tight dah cukup. Sebab di dalam bahagian tadi tu macam saya tunjuk, dia ada o-ring, dah cukup untuk lockkan dia punya tapak bawah ni ataupun cap bahagian bawah drain tu, dia dah cukup untuk kita lock. Sekarang ni saya akan masukkan minyak. Okey, kalau tengok kat bahagian ni, kita akan masukkan guna corong dan kita akan masukkan minyak sebanyak 1 liter. Okey, so untuk corong yang saya nak guna ni, saya tak gunakan corong yang canggih lah, sebab corong ni penting untuk kita guna sebab kita tak mau tumpahkan minyak. Sebab kedudukan kita punya muncung bahagian untuk masuk minyak ni, dia agak slanting ke bahagian tepi. Jadi kalau kita nak tuang minyak direct, mungkin tak akan masuk cantik. Kalau kita guna corong yang muka bulat, masuk dia akan lebih kepada menyerong. Jadi saya gunakan botol 1.5 liter ni, saya potong bahagian hujung ni bagi ada muncung sikit macam ni untuk kita masukkan bahagian dalam. Kat sini saya tebuk satu lubang untuk kita tuang minyak masuk. Okey, jadi dia akan berkedudukan macam ni. Jadi minyak tak akan tumpah, akan masuk cantik dalam ni, dia akan terus masuk ke dalam kita punya bahagian enjin. Okey, sekarang ni minyak kita akan buka. Okey, so sekarang ni minyak yang kita guna tadi, nak tebuk bahagian mana pun tak kisah. Okey, sebab untuk botol kecil ni dia punya pressure yang akan turun sekali, dia tak akan laju macam dengan botol 4 liter lah. Okey, so kalau tengok sekarang ni, bila kita masukkan corong macam tu, kita perlu tuang direct masuk ke dalam ni saja. Okey, so sekarang ni saya dah masukkan 1 liter minyak. So kalau hampa tengok pada bahagian dia punya spyglass ni ataupun window dia punya monitoring untuk minyak ni. Okey, sekarang ni minyak kita dah masuk 1 liter, dia duduk pada kedudukan maksimum. Okey, pada paras yang paling atas. Ini adalah dia punya indikator untuk minyak, paras minyak dalam enjin. Ini adalah 1 liter. Kalau hampa isi penuh, dia akan naik pada bahagian atas ni, maksudnya dia akan overflow, dia akan masuk dalam crankcase breather dan mungkin dia akan tendang masuk dalam kita punya airbox lah nanti.
Okay, jadi itu antara sebab kenapa kita isi cukup-cukup 1 liter. Sebab untuk isian kali pertama saja yang dibuat oleh manufacturer, dia akan masukkan 1.2 liter. Kalau kita untuk setiap isian kita masukkan 1 liter saja. Okay, kalau hampa isi kurang, yang tu bahaya pada enjin. Tapi kita isi 1 liter cukup-cukup. Jangan isi 900 ml ataupun 800 ml. Okey, so sekarang ni bila kita dah habis tukar minyak hitam, apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, saya nak showkan pada semua lah. Pertama sekali, kita start dulu enjin. Kita bagi dia punya enjin running dulu. Sebab kita nak tengok enjin bunyi kasar ataupun tak selepas kita tukar minyak enjin. Okey, sekarang ni enjin kita Alhamdulillah dah running. Nampak cantik, dia punya bunyi pun smooth. Okey, sekali kita akan biar dia sekelip minyak dalam enjin bagi running dengan cantik dulu. Okey, cuma apa yang saya nak beritahu sekarang ni adalah untuk macam mana kita nak reset kita punya meter oil kita. Okey, sekarang ni kalau tengok pada bahagian paparan meter ni, kita pergi ke bahagian total. Ini adalah total trip kita, iaitu 5054 km. Okey, kat bahagian sini kalau tengok sekarang ni trip kita 1872 km. Yang ni kalau kita nak reset, okey, kalau kita nak bagi dia kosong, kita just tekan bahagian button set ni ataupun S ni lama. Okey, nanti dia akan hilang bahagian tu, dia akan jadi kosong. Itu cara kita nak reset trip. Okey, nak bagi kosong. Untuk reset bahagian kita punya oil, kalau dekat sini dia naik blinking oil check ni, dia naik lampu. Macam sekarang ni dia takkan naik selagi tak cukup 3000 km. Sekarang ni bila kita dah tukar minyak, kita wajib reset sebab kita nak bagi dia punya meter jadi kosong. Okey, macam mana nak reset? Bila kita dah ke tempat oil ni dengan tekan butang mode, sekarang ni kita tekan S ni, set ni 2 kali. Okey, dia dah naik jadi kosong. Jadi selepas ni apabila 3000 km pada bahagian oil, baru dia akan naik oil check semula. Okey, untuk bahagian trip dia takkan berubah sebab total trip memang akan sama sahaja. Okey, ini adalah contoh macam mana kita nak setting meter kita selepas kita tukar kita punya minyak hitam. Okey, so Alhamdulillah proses kita tukar minyak hitam untuk motosikal kawan kita Pian dah pun selesai. Okey, hari ni kalau tengok saya dah try tadi, ada beberapa lagi aspek yang mungkin saya akan tolong rectify untuk Pian supaya performance lebih baik dari segi handling. Dan juga kalau tengok dia punya sprocket ratio, dia dah turunkan sikit dengan menggunakan 1648. Saya try tadi memang tak ada jerking, cuma pada bahagian depan ni kita akan turunkan sikit fork dan kita akan try lagi supaya dia punya motor ni akan rasa lebih sedap bawa untuk long distance dan tak akan goyang lagi lah, insyaAllah. Okey, so kita akan jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dinowo Channel. Assalamualaikum.